Assalamualaikum. Hai dan selamat petang semua. Selamat datang ke sesi Petroscience STEM Live yang kami bawakan khas untuk tontonan anda semua. Saya Nur Fakhri Nordin, seorang Facilitator Sains di Petroscience, dan pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam siri Petroscience STEM Live. Rasanya masih belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat Aidilfitri pada semua penonton STEM Live. Okey. Baiklah, untuk kali ini anda akan bersama-sama dengan saya sebagai moderator sepanjang kami bersiaran lebih kurang selama 1 jam. Untuk makluman semua, ini merupakan sesi STEM Live yang kedua untuk sesi tahun 2021, dan pada tahun lepas 2020 sebanyak 5 sesi telah berjaya dijalankan di mana pelbagai topik-topik menarik telah dibincangkan bersama panel-panel jemputan kami. Kepada mereka yang pertama kali menonton, Petroscience STEM Live adalah satu sesi forum atau bual bicara bersama pakar-pakar dalam bidang STEM, singkatan untuk Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics, yang diadakan pada setiap bulan bagi mengupas isu-isu semasa dari sudut pandang STEM dan memberikan makluman yang relevan, menarik dan berguna untuk semua penonton. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini merupakan satu topik yang semakin banyak diperkatakan di kalangan para pendidik dan generasi muda, iaitu pembudayaan pendidikan STEM melalui Maker Education. Okey, jika anda tertanya-tanya apa itu Maker, tak mengapa, tenang dulu, nanti saya akan tanyakan soalan tersebut kepada para panelis kita ya. Mungkin mereka lebih layak untuk menjelaskan maksud Maker itu nanti. Jadi pada hari ini kita lihat semakin banyak usaha oleh institusi kerajaan dan swasta dalam memperkenalkan konsep pembelajaran ini yang juga dikenali sebagai Maker Movement. Namun ramai rakyat Malaysia masih kurang pasti sejauh mana Maker Movement melalui pendekatan STEM ni mampu membantu di dalam proses pembangunan industri berkaitan. Jadi ini mungkin kerana kurangnya pendedahan mengenai perkembangan dan kejayaan terkini yang dapat dilihat hasil daripada Maker Movement di dalam pendidikan STEM di Malaysia. Jadi hari ini kita bawakan kepada penonton satu perkongsian yang menarik bersama mereka yang terlibat secara langsung dalam pendidikan STEM melalui Maker Education bagi menerangkan dengan lebih jelas mengenai usaha-usaha dan cabaran dalam memudayakan konsep pembelajaran yang baru ini. Relatifnya baru, sebenarnya taklah baru sangat. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut, pihak Petroscience telah menjemput 2 orang ahli panel yang berkelayakan dan mempunyai pengalaman luas dalam hal ini. Bila saya kata luas, memang sangat luas sampaikan saya tersedak. Jadi baiklah, jom kita berkenalan dahulu dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama kita merupakan wakil daripada badan yang bertanggungjawab dalam memantau aktiviti maker di Malaysia dengan perkhususan dalam maker digital. Saya memperkenalkan Puan Sofia Akmal binti Abu Bakar. Beliau merupakan uh, pengurus kanan bahagian kemahiran dan pekerjaan digital K12, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, ataupun lebih dikenali dengan nama MDEC ya. Puan Sofia memperolehi ijazah sarjana muda perniagaan dan ekonomi dari Lehigh University, Pennsylvania, USA. Beliau mempunyai pengalaman selama 20 tahun di dalam bidang yang membantu sistem pendidikan negara kita ke arah teknologi digital ketika ini. Maksudnya ketika ini, bidang pengkhususan beliau masih adalah berkisarkan kepada teknologi digital di dalam sistem pendidikan. Beliau telah mengetuai pembangunan dan pelaksanaan program The Smart School Flagship selama lebih 10 tahun. Aplikasi Smart School Flagship adalah salah satu daripada 7 aplikasi yang dirangka di bawah inisiatif Koridor Raya Multimedia MSE. Beliau telah bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia secara strategik untuk membentuk sekolah ke arah pengajaran dan pembelajaran inovatif dan program lain untuk menyokong pelaksanaan inisiatif sekolah bestari di seluruh negara. Beliau juga telah bekerjasama dengan industri dan ahli akademik untuk memupuk dan melatih belia Malaysia yang berbakat untuk menjadi inovator digital pada masa hadapan. Sesuai untuk adik-adik yang mendengar ni ya. Sedikit fakta menarik ya, Puan Sofia ni sebenarnya merupakan seorang yang suka mengembara dan melihat tempat-tempat baru yang menarik. Panjang kan? Ni pun sebenarnya masih sikit lagi. Ini saya dah cuba rangkumkan, dah ringkaskan dah tentang panel kita yang pertama ni. Panel kedua kita pula ialah penggiat maker STEM yang sangat aktif. Nama penuh beliau Encik Muhammad Zamri bin Abdullah. Beliau adalah pengurus Technopreneurship
Office Pusat Pembangunan Pelajar UTP di bahagian hal ehwal pelajar sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam memacu dan memimpin program pembangunan keusahawanan untuk pelajar UTP. Beliau telah melatih hampir 3,000 pelajar UTP dalam bengkel berkaitan keusahawanan di pelbagai peringkat sejak tahun 2018 lagi. Beliau juga telah berjaya mengendali dan memudah cara pengembangan 101 perniagaan pelajar sejak penubuhan Technopreneurship Office pada tahun 2016. Untuk pengetahuan juga, Encik Zamri merupakan jurutera berkanun, Chartered Engineer dan bekas pensyarah kejuruteraan kimia di UTP dengan pengalaman selama 20 tahun. Selama 20 tahun tu, beliau telah menghasilkan lebih daripada 3,500 jurutera di seluruh dunia. Kerana pelajar UTP banyak juga dari kalangan pelajar luar negara, Malaysia, 100 pelajar penyelidikan, 10 pemandang anugerah Chancellor dan 2 menteri Kabinet Malaysia sepanjang perjalanan ahli akademik dan penyelidik mereka. Tu contoh anak-anak murid Encik Zamri ni. Jadi putera-putera lain, lulusan, dia merupakan lulusan Imperial College London dalam Master of Science dalam Advanced Chemical Engineering. Seseorang yang sangat berminat dalam inovasi dan keusahawanan mendapat penghargaan dalam acara inovasi nasional dan antarabangsa seperti ITEX dan di Geneva. Alumni Akademi Peneraju Community Techstars dan Hexagon Startup Accelerator yang merupakan entiti yang mengembangkan usahawan di seluruh dunia. Jadi ahli strategik keusahawanan digital Kementerian Pengajian Tinggi juga. Jadi sebelum panjang juga boleh tahan itu baru sikit je. Itu dah diringkaskan tu. Jadi sebelum saya teruskan dengan soalan kepada ahli panel kita, kepada semua penonton di Facebook atau YouTube, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan yang hendak diajukan kepada ahli panel kita, anda boleh typekan soalan anda di ruangan komen dan jawapan untuk soalan-soalan tersebut akan cuba kami berikan nanti. Untuk tidak membuang masa, mari kita mulakan forum ini dengan soalan kita yang pertama. Okey, ini dia. Okey, dah bersedia dah Puan Sofia Akmal. Sudah sangat berpengalaman dalam arena digital kan Puan kan? Dah banyak kali ni berforum. Okey. Jadi, hashtag #MyDigitalMaker merupakan salah satu program yang pernah dilancarkan oleh MDEC bagi membangunkan budaya maker dalam negara ni. Sebagai seorang yang telah mengetahui gerakan kebangsaan dipanggil #MyDigitalMaker, dia ada tanda pagar hashtag #MyDigitalMaker tu. Untuk mengubah belia Malaysia daripada pengguna digital kepada pengeluar dalam ekonomi digital dengan mengintegrasikan pemikiran komputasi dan sains komputer ke dalam kurikulum kebangsaan. Pada pandangan Puan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Maker Education? Dan bagaimanakah penerimaan pelaksanaan Maker Education di dalam sistem pendidikan negara kita, terutamanya dalam bidang STEM? Dan sekiranya tidak keberatan, boleh Puan kongsikan adakah objektif inisiatif Digital Maker ini telah berjaya dicapai? Macam soalan SPM pula, kata ada satu soalan tapi ada 3 dalam 1. Sudi menjawablah di situ. Satu soalan ada 3 bahagian Okey, silakan Puan Sofia. Okey. Right, terima kasih Fakrin. Terutamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Petroscience kerana menjemput saya wakil daripada MDEC untuk sesi sharing pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada Fakrin tadi dengan panjang lebarnya memperkenalkan diri saya tadi. Okay, so soalan pertama tadi, apakah itu Maker Education, right? So bagi pendapat saya, Maker Education ni adalah pendidikan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek ataupun project based learning. Saya rasa adik-adik memang dah lama dah dengar project based learning bukan baru macam Fakrin kata tadi, ini telah pun berlaku 10 tahun yang lepas So pendekatan ini di mana murid-murid kena buat aktiviti atau projek secara hands-on, collaboration, menggunakan teknologi as a tool sebagai kaedah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. So diharapkan daripada Maker Education ini, murid-murid akan memiliki kemahiran teknikal yang tinggi, higher cognitive skills seperti creativity, critical thinking, problem solving dan juga social and emotional skills yang tinggi seperti adik-adik akan mempunyai self-confidence yang tinggi, self-esteem, decision making dan juga leadership skill. So kemahiran-kemahiran ini adalah merupakan top in demand skills yang diperlukan di pekerjaan masa depan. Maksudnya bila adik-adik keluar dari sekolah,
These are the top in demand skills yang perlu adik ada dalam diri adik. Okay. So soalan kedua tadi, dan sistem pendidikan kita kan, maker education ni. So macam Fakrin cakap tadi, memang di Malaysia ni terdapat banyak sangat program yang dijalankan oleh kerajaan, pihak swasta, universiti untuk memupuk minat dan membangunkan budaya maker di kalangan murid sekolah. Ya. Tapi namun begitu, program-program ni selalunya dijalankan secara one-off ataupun secara silo, dan tak ada pihak yang diberi mandat untuk menyelaraskan semua usaha-usaha ni. So kebanyakan peruntukan yang diberi untuk melaksanakan program ni tak dapat dimanfaatkan sebaiknya kerana terdapat pertindihan skop dan fokus. Ya. Selain itu, kerajaan pun tak dapat gambaran yang sebenarnya dan menyeluruh tentang penglibatan murid-murid kita ni dalam maker education, ya, ataupun tahap pencapaian mereka dalam teknologi digital. Okay. So dengan itu MDEC telah pun diberi mandat oleh kerajaan pada 2016 untuk menerajui dan menyelaraskanlah usaha-usaha tersebut dengan kerjasama KPM, industri dan juga universiti melalui inisiatif My Digital Maker Movement. Okay. So kami ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada KPM dan semua My Digital Maker Ecosystem Partners termasuk PetroScience dan juga UTP, ya, universiti yang banyak membantu dan menyokong pelaksanaan program-program My Digital Maker lah. Alright. So berjaya atau tidak, alhamdulillah maker education ni telah pun diterapkan dalam kurikulum kebangsaan semenjak 2017. Maksudnya dah ada dalam kurikulum, maknanya semua murid akan ada opportunity untuk belajar tentang project based learning ataupun membuat aktiviti secara hands on tadi. Okay. So pemikiran computational ataupun problem solving ni dan computer science memang telah pun berjaya dilaksanakan dengan adanya subjek-subjek teras, ASK, Asas Sains Komputer dan Sains Komputer, di mana peperiksaan SPM ada subjek-subjek ni. Maknanya murid-murid perlu ambil di sekolah menengah, manakala di sekolah rendah bermula tahun 2020 tahun lepas telah ada pun reka bentuk teknologi yang dulunya adalah subjek kemahiran hidup tapi telah ditukar kepada subjek baru, reka bentuk teknologi. Okay, so ada modul asas coding dalam subjek tersebut. Dan juga untuk komplement kurikulum, co-curriculum dan extra co-curriculum juga telah mempunyai pelbagai kelab-kelab lah. Macam cendawan tumbuh lah sekarang ni dekat sekolah. Ya. Ada macam-macam kelab-kelab digital maker, kelab robotik, kelab STEM. Ini semua untuk membudayakan maker education di sekolah. Okay. So objektif inisiatif My Digital Maker ni ada 4 objektif pertama yang paling penting lah. Pertama sekali, kita nak transform semua murid sekolah daripada sebagai pengguna digital kepada pencipta teknologi, ya, yang dapat menyelesaikan masalah dunia sebenar. Objektif kedua, kita nak dekatkan murid sekolah ni dengan supaya dia memahami apa itu fourth IR, apakah teknologi fourth IR seperti artificial intelligence, IoT, data science. Dia dengar semua ni tapi dia tahu ke tidak. So kita nak melalui inisiatif ni kita nak dekatkan murid-murid ni dengan teknologi tersebut, supaya dia minat. Dia minat, dan bila dia minat dia nak belajar lebih lanjut lagi tentang ni. Okay. Dan of course bila ada teknologi, memang akan ada changing of role dari segi kerjaya, ya. So kita nak juga memberi pendedahan kepada murid-murid sekolah ni tentang kerjaya masa depan yang berteraskan teknologi digital ni, ya, supaya dia keluar daripada sekolah, dia masuk universiti, keluar universiti dia tak macam culture shock, ya. Dia tahu apakah laluan yang dia nak pergi. Okey. Dan terakhir, of course, kita nak menarik minat murid-murid semua untuk memilih aliran sains di sekolah menengah, khusus ijazah terutamanya berteraskan STEM. 60% yang kita sasarkan tu masih tak dapat dicapai dalam STEM ni. So kita nak lagi banyak lagi murid-murid yang
pakar matematik yang mahu masuk ke aliran sains. Okay. So roughly semenjak kita lancarkan Merge the Maker ni, kita dah ada seramai lebih daripada 2 juta murid yang seluruh Malaysia yang telah pun mengambil bahagian secara aktif dalam Maker Education ni, dari segi aktiviti coding, drone, content creation, apps development, robotik, e-sport dan sebagainya lah. Okay. So untuk memastikan inisiatif ini berjaya atau tidak, so kita bukan saja bersandarkan kepada murid, tapi semua pihak berkepentingan mesti mengambil peranan, seperti ibu bapa, pihak sekolah, komuniti, perlu berubah dan membantu untuk mencapai outcome dan impak yang kita sasarkan itulah. Okay. Semestinya MDEC kita memang our KPI mensasarkan semua pelajar di Malaysia ni 4.8 juta murid untuk mendapat manfaat daripada inisiatif ni. So kita akan terus dengan pelbagai usaha lah yang MDEC bersama sektor awam, swasta, Petrosains, UTP dan semuanya memastikan murid-murid kita mendapat kemahiran-kemahiran yang kita nak tu daripada Maker Education. Okey. So itu saja. Panjang lebar saya ni sebab 3 soalan kan. Tu ya betul. Minta maaf lah Pedera, tapi kami pun puas hati dengan jawapan yang komprehensif tu juga kan. Okay. Kalau boleh macam petik sikit dia, sebab silo ada macam rasa tekilan sikit lah kat sana kan. Kalau boleh kita nak lebih bersepadu kan usaha ni kan. Jadi kita faham kalau boleh bukan setakat dari sekolah pendidik, sebenarnya dari rumah lagi bagi ibu bapa yang menonton, ini dah biasa-biasakan lah jika anak-anak berminat dengan Maker je. Kalau anak-anak main game tu kan, for example, jangan marah anak-anak main game tu. Kita kena skewed kan yang main game ni kepada apa? Mencipta game dan sebagainya. Okay. Harap penjelasan tu dapat memberi lebih kefahaman, lebih sedikit kefahaman kepada mereka yang baru pertama kali dengar perkataan Maker. Terima kasih banyak Puan Sofia. Okay, sekarang kita nak tanya ajukan soalan kepada Encik Zamri pula. Okay, Encik Zamri. Untuk soalan kedua kita ni, saya memetik kata-kata daripada Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UTP sendiri, iaitu Prof. Dr. Noor Hisham Hamid, pernah menyatakan secara ringkas lah, saya ambil maksud dia, tidak semestinya seorang yang mempunyai pemikiran keusahawanan akan menjadi seorang usahawan. Tetapi pemikiran sedemikian membolehkan mereka memahami konsep keusahawanan sekaligus menyumbang kepada kelestarian organisasi keusahawanan itu sendiri. Jadi pada pandangan Encik Zamri sendiri, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Maker Education ni? Terutamanya di peringkat universiti, dan mengapa Maker Education ini dikatakan relevan dan penting untuk perkembangan pelajar? Serta bagaimana ia dapat memberi kesan dan faedah kepada pelajar? Okey. Sekali lagi, walaupun satu soalan tetapi sebenarnya ada banyak soalan sebab panel kita power-power kan. Jadi saya tanya. Okey, silakan Encik Zamri. Okay, terima kasih Pak Krin atas soalan tersebut dan also kepada Petrosains kerana menjemput. Saya rasa jawapan tu dah Puan Sofia dah bagi definition yang memang lengkap dekat situ. Jadi saya cuba tambah sikit lah dari segi konteks of university level kan. Jadi Maker Education ni actually macam Puan Sofia kata tadi ialah pembelajaran berasaskan projek atau berasaskan masalah, atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai project based atau problem based learning. So Maker Education ni goes beyond sekadar mengajar pelajar untuk menghafal fakta-fakta je. It goes beyond that. Selalunya kalau kita menghafal je, it end up cuma diuji dalam peperiksaan saja ataupun dalam ujian kan. Tapi it is not class based education alone. Tapi lebih pada praktikal, lebih pada hands on, lebih pada mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritikal dan praktikal bagi menyelesaikan masalah yang open-ended, yang memang tiada jawapan khusus. So dalam konteks ni, creativity and innovation itu sendiri memang plays a big part dalam Maker Education. Kerana melalui Maker Education inilah pelajar akan berjaya ataupun melalui proses experimentation. So they test, tengok fail ke tak fail. They're going through the process of mencari solution kepada permasalahan yang dia dapat tersebutlah basically. So yang paling penting dalam Maker Education dengan perkataan fail tu jadi takut. Selalunya risky business tu kalau dia start experimentation, tapi itulah kita nak ajar pada student tu sendiri
Jadi yang paling penting dalam maker education ni ialah teamwork itu sendiri, atau bekerja dalam satu pasukan. Dalam especially dalam these days dalam perkembangan teknologi dengan ekonomi global ni, because of the VUCA world everything, kita bukan lagi work in silo, bukan work alone anymore. In fact, our pelajar pun, our student akan in future ataupun sekarang ni pun dah happening, dia akan collaborate dengan a lot of people throughout the world within this global context untuk solve the problem yang before this memang either tak pernah muncul ataupun orang belum pernah discover atau belum pernah solve pun lagi. So dengan ada minda pendidikan pembuat ni atau maker mindset ni, pelajar boleh menjadi lebih bersedia, menjadi lebih unggul, lebih mempunyai kelebihan berbanding pelajar yang biasa bekerja di solo punya persekitaran ni. Jadi melalui maker education ni juga di sinilah pemikiran keusahawanan ataupun entrepreneur mindset ni kita boleh asah, kita boleh bentuk, kita boleh nurture, kerana mereka akan melihat opportunity within their surrounding, dalam persekitaran mereka, see apa problem yang ada dalam konteks persekitaran tersebut dan selesaikan masalah mengikut konteks community ataupun pengguna tersebut based on who they are solving for. So ability to solve problems sangat penting dalam kerjaya, sama ada you are employed in companies ataupun anda jalankan bisnes sendiri sebagai usahawan. So this skill is very important for everybody. Jadi ability untuk ambil risiko pun sangat-sangat penting. Macam Makin cakap tadi kan, kerana dalam proses untuk kita selesaikan masalah ni, you always have risk involved. So jadi mereka they will learn all of this melalui maker education approach. Di UTP sendiri kita ada kursus wajib untuk para pelajar ni yang menggunakan konsep maker education. Dah ada since UTP start lagi, semenjak 1997 yang kita namakan Engineering Team Project untuk pelajar kejuruteraan basically. Untuk pelajar Information Technology dan Information System, dia ada kursus yang dinamakan Technopreneurship Team Project. Untuk a new one which is actually for untuk student yang dalam sains gunaan atau applied science dan juga geoscience, mereka ambil satu kursus yang dinamakan sebagai Science Team Project. So dalam kursus ni dia akan involve dengan 4-5 orang dalam satu grup. Kemudian dia akan diberikan konteks tertentu, permasalahan bergantung pada certain context, and they have to come up with a solution. Dia kena come up with macam mana nak solve the problem, macam nak frame the problem, how do you buat ideation, macam mana nak buat nak bentukkan satu solution, macam mana nak fabricate the products, either you nak buat dari segi prototype physical ke ataupun menggunakan software atau app sendiri ataupun come up with a new method. So teknologi macam Puan Sofia mention tadi, teknologi is a tool. Dia memainkan peranan penting dalam proses education ni sebab dengan adanya teknologi, everything can be done faster, better, easier dan sometimes cheaper. Jadi the advantage ada banyak. So skill yang develop dari segi going through this process, critical thinking, practical aptitude, dirangkumi dalam maker education itu sendiri lah. That's my what I see. Because the most basic thing is dia kena faham macam mana untuk apply and siapa yang akan dijadikan pengguna kepada solution tersebut. Yang itu yang paling penting. Baik. Saya sangat tertarik bila kita banyak bercakap tentang masalah kan. Kalau dulu satu masa dulu kata tak ada masalah, tak ada kerja cari kerja, tak ada kerja cari kerja. Maksudnya sikit-sikit bawa masalah je. Sekarang ni memang kalau kita boleh pelajar, sebab tu pada satu masa dulu kalau kita tengok pelajar-pelajar yang macam yang nakal lah, contohnya nakal ataupun yang suka mencari masalah ni katakan, mereka ni juga pelajar yang pintar. Mungkin sebabkan dia punya otak tu berfikir macam mana nak selesaikan halangan cabaran, macam mana nak fikirkan. Jadi macam mereka bukanlah untuk pelajar yang nakal, tetapi sebenarnya kita nak memupuk semangat sentiasa bersedia menjawab persoalan ataupun menjawab permasalahan, menyediakan penyelesaian masalah tu sebagai satu benda yang biasa kan. Jadi sangat menarik mereka ni. Terima kasih banyak Encik Zamrin. Nanti saya ada soalan berkaitan kemahiran selepas ni ya. Kembali kepada Puan Sofia.
Tadi dah teruja saya dengar kata penyediaan pelajar tentang masa akan datang lah, sebab salah satu usaha untuk menyediakan pelajar-pelajar kita teknologi sekarang untuk masa akan datang. Jadi seperti yang kita sedia maklum, pelajar masa kini merupakan generasi yang akan mengisi keperluan pekerjaan akan datang demi pembangunan masa hadapan negara, terutamanya dalam bidang STEM. Jadi memupuk minat pelajar dalam bidang STEM, bagaimanakah pihak sekolah atau para guru sendiri boleh mendapatkan akses untuk pelaksanaan aktiviti Maker Education seperti robotik, pengatur syaratan komputer dan sebagainya lah, dan terutamanya sekolah-sekolah yang kurang mendapat pendedahan atau kurang berkemampuan untuk menyediakan akses yang diperlukan oleh pelajar. Ini mungkin dah banyak lah Puan Sofia ada kes-kes macam ni. Okay. Silakan Puan Sofia. Okay. Right. Pertamanya tadi macam saya dah terangkan, semua murid sekarang ni di Malaysia semenjak 2017 telah pun mendapat akses kepada Maker Education melalui kurikulum. Maknanya wajib lah. Maknanya semua orang akan 4.8 juta murid tu dia akan melalui fasa tu. Maknanya melalui Maker Education tu di sekolah. Okay? So tak ada siapa yang akan tertinggal. Ya. Selain itu, guru-guru juga boleh mensyorkan kepada murid-murid ni untuk participate dalam kelab-kelab co-curriculum di sekolah. So kelab-kelab ni pun tak perlu berbayar kan. So untuk yang luar bandar ke atau di bandar ke, boleh ambil pilih ya kelab-kelab digital maker ni di sekolah. So ada kelab robotik, kelab komputer dan sebagainya tadilah. Dan kelab-kelab ni telah pun ada disediakan modul-modul yang disusun dengan aktiviti berasaskan projek. So maknanya ahli kelab, guru-guru tak perlu lagi macam nak panggil pihak-pihak swasta untuk masuk ke sekolah untuk mengadakan aktiviti-aktiviti ni. So modul-modul tu macam boleh ambil, dia mengikut 12 minggu co-curriculum. Guna dan terus boleh membuat aktiviti dengan murid lah, ya. Dan di akhir kelab modul tersebut kita ada sertakan pertandingan-pertandingan berasaskan inovasi digital yang dianjurkan oleh pelbagai pihak lah, organisasi untuk murid-murid lagi expose dengan hands on ni. Okay. So murid-murid, guru-guru dan komuniti terutamanya di luar bandar boleh juga mendapat akses aktiviti-aktiviti ini ataupun Maker Education ni dari Digital Maker Hub. Ya. So yang sekarang ni Digital Maker Hub telah pun terdapat di beberapa sekolah dan juga komuniti setempat. Petroscience is one of the DMH lah. So DMH ni merupakan tempat atau ruang fizikal yang disediakan untuk menggalakkan aktiviti penciptaan digital ataupun digital making yang menggunakan maker tools seperti coding, AR, AI, 3D printers dan sebagainya lah. So setakat ni kita ada about 61 Digital Maker Hub yang telah beroperasi di seluruh negara hasil kerjasama MDEC dan rakan-rakan ekosistem Digital Maker, termasuk Petroscience, UTP, ya. So maknanya murid-murid yang berada di kawasan yang sekitar tu boleh pergi ke Digital Maker Hub ni, ya. Dia ada yang berbayar, ada yang free dan sebagainya. Okay. So KPM juga, Kementerian Pendidikan Malaysia juga is working with other industry partners to scale Digital Maker Hubs to a total of 188 schools by the end of 2021. Maknanya 188 sekolah ni di akhir 2021 akan juga ada Digital Maker Hub di sekolah. So maknanya sekolah-sekolah yang berhampiran dengan sekolah yang mempunyai Digital Maker Hub di sekolah ni boleh datang dan menggunakan tools-tools ataupun program-program yang telah disediakan, ya. So di sekolah ni kita di MH bergerak sebagai ataupun di luar bergerak sebagai change agent lah bagi memperluaskan lagi Maker Education tu. Okay? Simpan dulu yang inisiatif-inisiatif terkini tu simpan untuk soalan kemudian. Tapi tak apa, sambung, silakan. Ini memang sekarang ni memang dah ada. Okay. So the next one is pertandingan. So kita dapat tahu memang banyak pertandingan yang ada di luar sana. Guru-guru just perlu tak perlu cari pun, you can go to Digital Maker website and kita ada senarai pertandingan-pertandingan. So yang baca Petroscience, you ada Petroscience RBTX Robotic Competition. Terima kasih iklan. Ini kita innovate. So semua competition ni adalah untuk meningkatkan lagi kemahiran-kemahiran
yang saya katakan tadilah, iaitu kemahiran teknikal, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran emotion and social tadi ya. Okey. Selain itu kita ada juga Majita Maker Fair. Ya, so ini adalah acara tahunan MDEC. Ini juga untuk memberi pendedahan tentang maker education kepada masyarakat umum, pada ibu bapa, komuniti dan sebagainya, tentang apa itu maker education. Apakah kepentingan kemahiran inovasi digital tu dengan anak-anak kita. So kita ada yang tu ya. Dan semua informasi ni tentang akses kepada pelbagai program ni ada di laman web Majita Maker. Just type Majita Maker dan memang akan keluarlah semua website, Facebook, Instagram dan sebagainya. Okey. Sila Google dan cari maklumat ini. Jika anda memang berminat tentang robotik, drone programming, app semua, betul eh? Yep. Puan Sofia, sila Betul. cari, dapatkan maklumat. InsyaAllah mesti akan terjumpa juga dengan Jumpa. MTech saya kan, kurang-kurangnya kan. Okey, dan sebab Puan Sofia pun dah sebut tadi kan tentang robotik RBTX kan, izinkan saya untuk bercakap sedikit tentang usaha robotik dari pihak Petroscience. Jadi buat pengetahuan penonton semua, Petroscience juga ada menganjurkan pertandingan robotik iaitu Petroscience RBTX Challenge yang dianjurkan khas untuk pelajar-pelajar sekolah dan tidak ketinggalan juga untuk pelajar universiti dalam kategori terbuka. Dan pada tahun ini juga kita akan memberikan peluang kepada pelajar universiti untuk menyertai pertandingan RBTX ini melalui kategori inovasi. Okey. Jadi Petroscience RBTech Challenge adalah program Petroscience yang menyediakan satu platform bagi peminat-peminat robotics dan pengamal teknologi untuk berkumpul, berkongsi pengetahuan dan mempelajari tentang robotics dan juga mempertandingkan robot hasil buatan mereka sendiri. Okey, dah ada pengetahuan sikit, lepas tu rasa nak test pengetahuan tu, boleh cuba masuk pertandingan ya. Okey, sekarang kita nak tanya pada Encik Zamri sekali lagi, berbalik pada Encik Zamri. Apabila kita bercakap tentang UTP, Technopreneurship Office secara khusus ya, yang menggabungkan konsep teknologi dan keusahawanan untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pemikiran keusahawanan yang tinggi. Sebab saya ada terdengar lah tentang satu garage at 21 ni kan tadi kan. Okey. Jadi apakah jenis-jenis kemahiran STEM yang boleh digilap di garage at 21 ini? Encik Zamri untuk huraikan sedikit. Okay, terima kasih soalan tu. Untuk makluman ya, di UTP kami bangunkan atau bina satu ruang untuk para pelajar kita guna yang kita panggil sebagai Garage at 21. Inspirasi daripada Garage at 21 itu sebenarnya datang daripada all the previous history. Kalau kita tengok Apple, kita tengok Amazon, kita tengok Google, pemula-pemula Apple, Google tu semua macam Steve Jobs, Bezos, semua kan. Dia start dengan garage, ruang di rumah mereka. Actually garage tu, of course kita tahu garage tu tempat simpan kereta kan, tapi dia sebagai storage area lah basically. Jadi di Ruang UTP, berkarya lah kiranya tu. ya, Kan? something yang dia start ideation, dia start buat prototype ke ataupun something yang new dekat garage tu sendiri lah basically. Jadi di UTP kita buat yang sama. Jadi the concept of garage tu kita based on 4 quadrant of explore, quadrant of equip, quadrant of engage and quadrant of excel. Jadi di Technopreneurship Office kita bangunkan atau develop teknologi usahawan ni melalui rangka kerja pembangunan keusahawanan yang kami develop atau kita panggil dia sebagai Technopreneurship Development Framework yang merangkumi 4 fasa berlainan yang saya sebut tadi, ataupun dalam nama in short form kita panggil 4E development. Satu, the first one, yang pertama sekali adalah explore, iaitu fasa pertama untuk memberi pendedahan terhadap keusahawanan itu sendiri, apa impact keusahawanan dalam kehidupan, dalam industri, dalam ekonomi. So di sini juga kami tunjukkan ikon-ikon keusahawanan sama ada yang overseas, yang Malaysia, dan juga di kalangan para pelajar UTP sendiri yang telah pun melalui proses development framework ni untuk memberi ilham, untuk memberi inspirasi kepada para pelajar kami lah. Di sini juga kami berikan pendedahan kepada related technology, terutama sekali yang melibatkan the enabling technologies of IR 4.0 ni, macam simulation, macam nak buat tech design, 3D printing, big data, internet of things dan sebagainya.
Jadi di Garage at 21 dan juga melalui our online platform Instagram dan Facebook, kami juga share all this information. Sebab some student they need information regarding kalau buat 3D printing apa nak jadi in the end. Jadi kita bagi pendedahan dari segi 3D printing kalau you are from mechanical, you can do macam turbine ataupun engine. Kalau dari segi civil engineer student, kita bagi pendedahan dari segi kalau you are into 3D printing, you boleh buat bangunan berasaskan menggunakan teknologi 3D printing itu sendiri. Jadi kalau dia akan dapat exposure. On the level 2, kita panggil equip. Equip adalah level untuk kita melatih dan melengkapkan kemahiran maker itu sendiri, maker skill set. Di mana pelajar tu dia akan diajar tentang konsep dan strategi untuk mengenal pasti masalah ataupun identifying problem, framing problem, bagaimana nak create customer avatar ataupun user avatar, bagaimana untuk menghasilkan nilai ataupun tawaran nilai, or we call it value proposition, melalui pendekatan-pendekatan yang kita guna, iaitu lean model dan juga business model design. So pelajar juga akan go through dalam proses ideation ataupun proses penjanaan idea ni, sama ada secara individu atau kumpulan. So dalam Garage at 21 ni kita ada satu space special yang kita panggil collaborative space yang ataupun space equip tadi, yang mana sudah boleh guna anytime. Kita ada the whole wall tu is actually glass wall, nak conteng lah. Kalau ada idea, come out idea, buat, tulis kat situ. Nak pakai the whole wall pun boleh. Sebab sometimes kalau idea terdatang, it can be anything. So they boleh brainstorm among themselves, come up with ideas and come up with solution and all lah. So di level equip ni, di level 2 ni juga kita akan ajar student on tech skill melalui workshop and masterclass yang kami offer. For example, teknik 3D simulation, augmented reality, coding, programming, mobile app development, web development, fabrication, macam nak buat prototype, guna either nak guna 3D printer dekat garage sendiri ataupun di workshop di bawah garage tu kita ada workshop yang sangat besar yang mana dia boleh pakai 3D print, laser cutter, boleh pakai welding machine dan sebagainya lah. Jadi di Garage at 21 sendiri kita fokus kalau yang teknologi industri 4.0 tadi, kita fokus 2 hingga 3 track out of 9 enabling technology sendiri. For example, 3D simulation and design, additive manufacturing ataupun 3D printing itu sendiri, and also augmented reality. Sebab tiga-tiga ni adalah dia interrelated, dia bersangkut paut. Sebab apa? Sebab untuk buat 3D printing, untuk print dalam 3D ataupun untuk buat augmented reality, student tu kena buat 3D design dulu. Jadi kita ajar yang first basic dulu, buat 3D design, then you boleh go through to either 3D printer ataupun augmented reality ataupun virtual reality lah. And di garage tu dia boleh bina skill untuk 3D printing sebab kita ada 11 3D printer yang dia memang boleh pakai. Jadi this is very STEM. Kalau kita tengok dalam 3D printing sendiri, dia memang very STEM, science. Sebab kalau kita mention science in term of 3D printing, dia imagine kalau you nak print something kan, you kena ada macam printing material. So printing material tu sendiri adalah hasil daripada science product. Sebab student kena faham tentang nak pilih material jenis apa, you nak buat application untuk apa. Sebab different material ada different berbeza-beza suhu untuk penggunaan dia, untuk kekuatan dia. For example, macam I think last 3 years kami ada bawa student pergi ke satu kampung di Bota Perak untuk solve one problem of the user. User tu dia tak boleh jalan. Jadi student tu pergi sana dengan satu team dalam 5 orang, try to understand about the process of makcik ni. Makcik ni ada masalah berjalan. Jadi selalu pakai tongkat yang 4 kaki tu kan. One of the problem yang makcik tu happen to have is dia ada banyak tangga dalam rumah dia. Sebab rumah kampung banyak tangga. Jadi every time nak naik tangga kena angkat, dia pun tak larat. So what the student do is they understand, kita nak ensure the makcik ni boleh naik tangga tu very very easily dengan jongkit sikit je kawasan dia punya tongkat. Jadi dia, in order to do that, they have to design. They have to 3D print lah basically. So it's very skill yang special kat situ. So selain daripada tu, it doesn't stop at our garage sebab di UTP ni kita ada banyak integrated labs juga.
contohnya Huawei Lab yang mana pelajar boleh develop produk based on Internet of Things. Kita ada Lego Mindstorm Lab yang and also Mechatronic Lab yang student boleh develop something related to robotics, automation products. Kita ada high performance computing facility as well, yang student boleh develop something yang berasaskan artificial intelligence ataupun machine learning, something yang memang very heavy mathematics, coding, programming lah. Jadi itu level yang kedua. Level ketiga kita panggil engage. This is where the student akan mula start praktik kemahiran yang dia dah belajar dalam level 2 tadi kan, untuk menghasilkan all this product, all this solution untuk user. So this is the level yang mereka akan start validate the product, cari feedback of the user, and then try to solve apa problem yang user bagi atau bagi feedback tu, so that dia boleh improve atau baik boleh. So jadi bagi yang business ready student, this is the level mereka akan start buat businesses, and also menjana pendapatan sendiri, menambah baik produk mereka, menambah baikkan servis kalau business tu related pada service related, untuk sustainability ataupun growth of the business lah. Di sini kita ajar skill dari segi how you want to we call it technologizing your entrepreneurship. Memang upliftkan you punya level biasa-biasa business kepada tech level lah. Di level ni juga dia start deploy dia punya product tu juga. Kalau yang buat innovation tadi, this is the level dia akan start deploy the product untuk kegunaan pengguna, and akan di-improvise semualah basically. So sebahagian daripada mereka ni bila dia dah level ni, dia akan start buat pitching pada evaluators, pada funders out there, in term of their business ideas, in term of their innovation ideas. Sebab some of them bila ada idea ni dia nak grow kan, so dia nak dana, dia nak funding, so this is where they pitch the ideas at this level lah. And lastly at level 4 kita ada level 4 yang kita panggil level Excel, which is more on icon development. Student yang dah develop through this 3 level tadi, dia akan jadi sebagai advocates. This is the level dia akan menjurus kepada giving back to the society, either dari segi untuk bagi training ataupun upskilling others, sebab dia dah belajar ni semua, dia dah go through ni semua. Jadi kita ada some sort of circulation of giving back. You have to give back to the community so that ada sustainability in term of your skills. So, jadi dia teruskan this continuation of inspiration, continuation of skill to other people as well. Some of the level yang saya cakap tadi kan, skill tadi, development. Contoh level 2, level di mana student mula belajar hard skill ataupun tech skill. Some of the trainer tu is actually those students themselves, student tu sendiri yang dah go through ataupun yang memang dah level 4 ni, level Excel, sebab dia ada all of the skill. So we provide the avenue dalam garage tu ataupun dalam sekarang ni through online lah. Dia akan buat training pada student, for example dari segi coding, programming, dari segi Adobe Illustrator, dari segi contoh yang recently would be MATLAB programming. Jadi everything can be done, even though the students themselves belum lagi graduated, sebab dia dah ada equipped with the knowledge themselves lah. Kemahiran tu lah kemahiran dengan kemahiran tu nanti dulu. Nanti kita akan cerita kemahiran tu, tentang kemahiran sebentar lagi. Okey. Kita akan pergi. Tapi sebelum tu tertarik pula bila dengar pasal boleh print kan. Manalah tahu kan, saya sebagai peminat barang-barang antik apa semua ni, kadang-kadang dah tak ada alat ganti, teringin nak hantar design satu pergi print kat ATP. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Actually, bahkan masa PKP last year kan, semua student semua dalam dekat rumah, kita post satu advertisement ataupun shout out lah dalam kita punya Instagram. Anybody siapa nak print 3D, send your design to us and we 3D print. So adalah student-student memang hantar kepada team kami. Ada dari segi yang nak buat toy car,
yang nak buat untuk hidroponik. So kita print. Jadi sebab dia digital, as Puan Sophia mention tadi kan, it's digital, everything can be done walaupun di alam maya kan. Ya, betul-betul. Terima kasih sangat atas usaha tu kan. Nampak kita ada kita penggiat-penggiat aktif macam ni lah yang terus memacu lagi kemajuan maker ataupun STEM sendiri di Malaysia ni. Terima kasih banyak Encik Zamri. Sekarang kita agak kesentuhan masa. Kalau boleh saya nak dengar je kan. Kalau tuan producer tak marah kata, dah masa tak cukup ni. Saya akan nak tunggu je lagi kan. Tapi sebab rancangan kita terhad pada 1 jam sahaja. Jadi saya terpaksa tanya soalan berikutnya kepada Puan Sofia. Boleh lah ya? Okey, dan ada masa lebih kurang 4 minit. Dan juga lepas ni soalan terakhir dengan Encik Zamri dan soalan terakhir juga untuk Puan Sofia sekarang. Jadi kalau kita lihat banyak inisiatif yang dijalankan UTP buat MDEC kan untuk maker education di Malaysia ni. Cuma apakah inisiatif, mungkin tadi ada pun yang Puan Sofia dah tersebut kan, tapi secara spesifiknya apa inisiatif atau perancangan terbaru pihak MDEC dalam meningkatkan lagi minat pelajar serta penglibatan guru, kalau bolehlah yang berkenaan dengan guru juga dalam maker education ni, bagi memastikan My Digital Maker ni dapat mencapai sasaran yang kita inginkan lah. Okay, right. Okay, satu kita ada Hour of Code. Kempen ni kita adakan untuk memperkenalkan coding lah di kalangan murid. Maknanya murid sekolah daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. It's a simple one yang kita nak bagi diorang seronok belajar pasal coding ya. Jangan dia takut macam tadi Zamri kata ada macam-macam lagi offering dekat universiti. Nanti kita tak ada orang kata supply daripada sekolah ni nak pergi ke universiti, padahal universiti dah macam-macam ada kan. So kita nak bagi dia excited. So we don't want them to kata coding tu susah and then they have to menghafal ke apa. So it should be hands on. Okay, so biar menyeronokkan. So kita menggunakan platform Code.org, iaitu gerakan non-profit global yang telah bekerjasama dengan over 180 countries lah all over the world kan. So the recent one kita buat campaign My Girls Can untuk pelajar-pelajar perempuan ya. Ini adalah our collaboration dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia sempena Girls in ICT Day. So another one yang baru kita ada My Digital Maker Hero Digital Badging Platform. So macam pengangkap ada banyak badge kan, physical badge untuk menganugerahkan murid-murid ni bila dia participate dalam aktiviti-aktiviti. So kita pun ada badge juga tapi it's digital badge. So this one also to increase student interest lah in digital making ataupun maker education. So kita nak student-student ni to be motivated to continuously upskill dan innovate menggunakan pendekatan gamification ni lah. So dia excited lah bila dia habis buat coding workshop, dia dapat satu badge. Bila dia habis buat robotik, dia dapat satu badge. So all these badges ni nanti dikumpulkan dalam satu platform. InsyaAllah kita kalau kata student nak masuk sekolah SBP, sekolah berasrama penuh yang berteraskan teknologi, the interviewer tu boleh just click the badges and nampaklah semua projek-projek yang student ni telah buat. So it's really macam bukan hearsay, kita nampak bukti dia, okay? So selain tu macam tadi guru-guru, so budak-budak ni kita dah excited, dah mahir, tapi guru ni pun kena lebih mahir lah kan. So kita pun nak skill cikgu-cikgu ni dalam digital teknologi. So kita ada program baru bernama Cikgu Juara Digital. So cikgu juara. So cikgu-cikgu ni yang memang cikgu-cikgu yang orang kata guru in digital. So kita jadikan sebagai catalyst supaya dia boleh memimpin, membimbing, excite cikgu-cikgu yang lain lah. Okay, so alhamdulillah tahun ni kita amat bertuah kerana Cikgu Juara Digital ni telah diluluskan oleh KPM sebagai satu anugerah ikon di sambutan Hari Guru. So maknanya cikgu-cikgu ni being recognized lah. Okay, so another one, student memang kita MOE, KPM dia mengukur setiap tahun tentang kompetensi digital murid ya, setiap tahun kat mana tahap dia, dan lepas tu ada intervention tertentu yang kita nak buat kepada student. Okay, tahun ni kita ada pula standard kompetensi guru. Guru pun akan diukur dari tahap kompetensi. So katakan dia lemah, so kita adalah intervention tertentu. So ini adalah jointly developed between MDEC KPM juga. Okay.
So akhir sekali kita ada untuk murid, kita ada untuk guru, kita juga ada program untuk kaunselor di sekolah, guru bimbingan dan kaunselor. Selalu kita ditinggalkan kaunselor ni, tak nampak apa peranan kaunselor di sekolah. Cuma kaunselor ni dia tengok disiplin aja. Nak tangkap budak-budak aja. So apa kaunselor kerjaya? So dia sepatutnya jadi change agent di sekolah untuk macam membimbing lagi, untuk memberi macam maklumat-maklumat tertentulah tentang kerjaya masa depan, tentang kemahiran dan sebagainya. So kita ada platform yang kita namakan Digital Counselor Platform yang merupakan one stop center kepada guru kaunselor ni untuk mendapat mentoring daripada industri, daripada universiti. Maksudnya dia kalau nak buat apa-apa program kerjaya di sekolah, dia tak perlu lagi nak menulis surat, nak mencari-cari siapa industri nak bagi talk ataupun universiti mana jadi mentor. So dia masuk platform ni, dia dah boleh dapat bercakap secara virtual dengan semua mentor-mentor ni. Okey, itu saja. Penting. Oh, tahu. Oh, rasa macam rasa tak puas pula dengar sebab macam baru nak dengar tentang kaunselor. Pada sebab saya kaunselor ni memainkan peranan yang tak kurang pentingnya sebab sekarang ni orang kata dulu mungkinlah zaman saya dululah kan. Macam ramai orang kata tak tahulah, tak sedarlah. Oi dah masuk you baru tahu ada kos macam ni ataupun ada bidang kerjaya macam ni. Tetapi sekarang mungkin pelajar kita lain pula situasi dia macam ada lambakan maklumat, terlalu banyak kan. Jadi kalau kaunselor ni mungkin dapat condition kan, dapat sado filter maklumat yang sampai dan dia mungkin lebih kenal pelajar dia. Jadi dia mungkin ada penilaian tertentu yang boleh dia cadangkan secara terus, jadi memendekkan masa ataupun memudahkan pelajar tu untuk buat pilihan kan. Yes, Dan insyaAllah ada InsyaAllah kita akan ada macam psikometrik lah macam tadi untuk mana-mana laluan interest dia dan sebagainya supaya dia tak tersalah pilih lah untuk courses dia. Alright. Baik, terima kasih dan dah bercakap tentang Selamat Hari Guru tadi, rasanya tak terlewat juga untuk kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Tahu ni kan. Okay, terima kasih MDEC juga. Terima kasih Puan Sofia. Jadi kita akan pergi ke soalan terakhir. Masa betul-betul cemburu ni, sangat-sangat cemburu dan iri hati ni masa ni kan. Saya nak tanya soalan panjang lagi untuk Cik Zamri ni, tapi saya boleh beri lebih kurang 5 minit ataupun 4 minit untuk jawab soalan terakhir yang mana berkenaan kemahiran. Kebanyakan proses dan program pembelajaran telah dijalankan secara maya. Kita tahu tadi kita bercakap tentang garaj di bengkel semua kan, hands on tak dapat lari. Tapi sejak perintah kawalan pergerakan ni MCO diperkenalkan, masuklah apa ni, kalau kata semua orang mengalaminya kan. Jadi bagaimana program-program teknokesusahanan kita ni, macam di UTPIS ni, Technopreneurship Office tadi tu kan, bagamana program teknokesusahanan ataupun yang dijalankan secara maya ni tetap atau masih dapat menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang inovatif dan dalam masa yang sama mempunyai rasa empati yang tinggi dalam menghasilkan sesuatu ciptaan. Nampak tu soalan saya, dah lah tak cukup masa nak banyakkan lagi pula soalan lagi kan. Soalan mencabar. Mencabar. Okay, thank you for the question. Sebenarnya dalam program pembelajaran secara maya ni ada advantage dan disadvantage dah, ada kekurangan dan kelebihan je kan. Kekurangannya of course tak boleh bersemuka, itu banyak kita dapat feedback. Kalau boleh nak buat bersemuka, nak buat face to face, tapi tak boleh dah. Sebelum MCO pun kami selalu organize workshop yang mana kami buat activity hands on, guna sticky note, guna major paper sebagainya. Tapi kekurangan dia ialah it was limited kepada capacity bilik ataupun ruang tu sendiri. Jadi untuk proses yang before MCO ni kita boleh buat dalam 50 partisipan satu masa sebab kalau besar dan pelibatan mereka tu macam kurang, dia tak boleh dengar sebab jauh sangat, then participation kurang lah. Tapi melalui virtual ni, maya ni, saya boleh reach lagi ramai, kami boleh reach lagi ramai. Example dalam 200-300 dalam satu masa. Jadi dia even more. Itu advantage dia. Positif lah juga kan? Ya, advantage lah, huge advantage. Advantage. Yes, kalau saya bandingkan dengan 2019 katakan dulu, kita boleh cover dalam 400-500 dalam satu tahun. Tapi during MCO last year, kita cover dalam 1,200 student. So 3 kali ganda lah dia punya coverage tu. Jadi itu advantage dia. In fact last semester saya sendiri sebab saya pun trainer of the startup developer, kita buat sama dalam 400-500 student. So dia lagi banyak. Pengisian training sama. We train student ni dalam teknik yang sama.
starting daripada customer identification, problem identification, empathy wise, hinggalah kepada ideation dan prototyping. It works almost the same. Dia cuma yang berbezanya dari segi approach je, virtual dengan physical je. Sebab apa saya cakap the same? Sebab all this product yang student buat, dia akan sampai satu tahap di mana dia akan showcase the product itu dalam event kami yang kita buat sepatutnya dulu kita buat every year, tapi disebabkan oleh MCO ni kita buat every semester. Kita panggil we call it Science and Engineering Design Exhibition atau SEDEX. Tahun ni bulan depan sebenarnya bulan Julai ni kita our SEDEX ni dah mencapai ke tahap SEDEX ke-46. 46 kali dah kita buat. Jadi during MCO ni, kalau dulu physical, MCO pun kita buat juga tapi secara online. So innovation event online. Semua orang macam terkejut. Oh, boleh buat innovation event online? Boleh. In fact last semester kita panggil partner daripada overseas untuk juga showcase dia punya produk secara virtual kan. Still kan. Yang differentnya of course produk yang develop tu during the MCO is more on app based ataupun software based. Kalau yang physical items ataupun yang physical, sepatutnya physical boleh buat fabricated tu, dia akan jadi conceptual based lah. Walaupun bagaimanapun all those product ready to be fabricated. Memang macam saya inform pada Fakir tadi, we inform student if you have any products, because you already do it in 3D design, okay, send it to us, kita akan print dalam bentuk 3D untuk you. So dia memang hantar kepada kami. In term of impact, memang ada impact yang sangat besar juga kepada pengguna-pengguna atau prospek pengguna, sebab dia based on context of problem yang memang consumer driven ataupun customer driven or user driven. Jadi more on empathy based. Jadi walaupun maya ataupun secara fizikal, the kesinambungan of innovation tu memang still happening lah. We are quite surprised dengan there's a flip side of the MCO lah kan. It's good for us. Di mana ada cabaran, di mana ada halangan, di situ ada peluang. Ada masalah, peluang di situ kan. Jadi macam, dan saya tengok bila dapat sentuh lebih ramai pelajar, ada dibuat peluang bengkel secara hybrid ke sebenarnya, Cik Zamri? Maksudnya ada penonton yang dalam fizikal sikit dan ada juga yang lain mengikuti secara maya. Belum. Kita 100% virtual sebab student dia tak ada dekat UTP, dia dekat rumah masing-masing. Oh, okey. InsyaAllah. Oh, okey. Dan antara perkara yang sangat menarik perhatian saya bila bercakap tentang kemahiran tadi, pitching tadi kan, macam Cik Zamri ada sebut, dia itulah macam pengalaman kami Petroscience, kadang-kadang kita tengok pelajar-pelajar kita buat benda-benda ataupun penyelesaian masalah yang kreatif, tetapi bila pelajar kita bijak, pintar, bila nak menerangkan tentang projek tu kadang-kadang macam segan-segan suruh kawan apa, dia loss of words ke apa kan. Whereas kita tengok kalau kat luar sana macam pitching tu dah macam kadang-kadang produk biasa je, tapi pitchingnya power, orang macam itulah dia. Jadi terima kasih banyak sangat di atas usaha Cik Zamri dan pasukan semua. Okey, Puan Sofia sekali lagi. Kita sudah sampai ke penghujung forum kita berbicara kita STEM Live kita buat kali ini. Terima kasih sangat-sangat. Setinggi penghargaan kalau saya boleh ucapkan. Terima kasih kepada Puan Sofia dan Cik Zamri kerana telah meluangkan masa bersama kita dan berkongsi pengalaman serta pengetahuan yang sangat-sangat berharga pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua penonton yang telah bersama-sama dengan kami selama lebih kurang 1 jam yang lepas, ataupun nanti dah menonton rakaman nanti kan, sebab ada di YouTube dan ada Facebook, nanti boleh tengok berkali-kali. Okey. Jadi sebelum kami mengundurkan diri, jangan lupa untuk mengikuti kami dalam sesi Petroscience STEM Live yang akan datang. Sila layari FB, IG, Twitter dan website Petroscience untuk mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai sesi STEM Live yang akan datang dan juga aktiviti-aktiviti STEM lain yang kami tawarkan, dan juga seperti rakan-rakan kami seperti dari MDEC UTP ini. Jadi itu sahaja daripada kami untuk sesi Petroscience STEM Live kedua untuk tahun ini. Sekian, saya Nur Fakri Nordin. Bye. Dan jaga diri, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.